Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini di dalam kelas Jawi. Okey. Insya-Allah kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okey, anak-anak. Okey. Insya-Allah untuk kelas pada pagi ini, Muallim ingin kita bersama-sama bincangkan jawapan untuk latihan yang kita buat pada minggu lepas dan minggu kemarin. Okey. Minggu lepas, Muallim suruh antum siapkan muka surat 6, 7, 8, 9. Dan minggu yang sebelum tu, antum juga ada siapkan. Betul tak? Ada buat latihan daripada muka surat. Okey, Maklim cek sekejap. Dari muka surat 3, 4 dan 5. Okey, tentang pelajaran 1 iaitu tanda baca. Okey, muka surat 3, 4 dan 5, Maklim harap antum memang dah siapkan. Sebab ini adalah yang kemarin, minggu kemarin. Bukan minggu lepas, minggu kemarin. Okey, seterusnya ialah muka surat 6, 7, 8, 9. Jadi kita akan bincangkan jawapannya pada pagi ini. Bagi yang belum sempat siapkan, Muallim mohon tolong siapkan. Tolong siapkan, jujur pada diri sendiri. Dan bagi yang telah siap, Muallim nak antum writekan jawapan antum. Jika antum tulis jawapan antum betul, maka antum writekan macam ni. Guna pen merah. Guna pen merah. Kalau tak ada pen merah, guna pensil warna-warna merah. Pensil warna-warna merah. Writekan. Sebab apa Muallim buat macam ni? Macam tahun lepas, Muallim minta antum tangkap gambar. Tangkap gambar dan hantar kepada Muallim. Kemudian Muallim write online. Tapi Muallim hanya dapat write pada gambar. Tak puas kan? Bila antum tengok pun, okey, antum boleh tengok gambar je. Tapi buku antum masih kosong. Seolah-olah kita langsung tak bincang. Kita langsung tak semak. Jadi Muallim nak antum ambil inisiatif. Muallim nak antum tolong writekan di buku antum masing-masing menggunakan pen merah atau pensil warna. Seperti mana yang Muallim tunjukkan. Kalau salah, pangkah. Pangkah dan tandakan jawapan yang betul menggunakan pen merah atau pensil warna-warna merah. Okey. Mula-mula kita ambil dulu sama-sama, antum pergi ambil dulu buku aktiviti Jawi dan Khat. Buku aktiviti Jawi dan Khat. Ambil buku aktiviti Jawi dan Khat. Okey. Pause dulu skrin. Pause dulu video. Kalau antum tengah nak cari agak lama, tengah nak cari pensil, nak cari pen, pause dulu video. Okey. Bila dah jumpa sekarang baru play balik video ni. Okey. Okey, kita akan bincangkan muka surat 3. Tengok pada muka surat 3. Soalan pertama. Nama tanda baca ini ialah tanda seru ke? Bukan. Tanda soal ke?
Ya. Jadi jawapannya ialah tanda soal. Tandakan. Okey. Tandakan. Ini adalah tanda soal. Mudah sangat, Masya Allah. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Nama tanda baca ialah yang pertama tanda soal, ba tanda seru, jim tanda koma, dal tanda noktah. Ha. Jadi kita tahu tanda soal begini. Tanda seru begini. Tanda koma, ya, ini adalah tanda koma. Jadi antum bulatkan. Tanda noktah ini tanda noktah, tanda titik. Jadi jawapan dia ialah jim. Okey, jika betul antum writekan. Okey. Jika salah pangkah dan bulatkan jawapan yang betul. Guna pen merah. Okey, seterusnya. Yang ketiga. Tanda pengikat kata ialah nama tanda baca bagi tanda pengikat kata. Kita kena ingat pengikat kata dia mesti ada dua. Satu, satu. Apa dia bentuk dia? Kita tengok dulu jawapan Alif. Adakah ini pengikat kata? Tidak. Okey. Ba. Ini adalah tanda seru. Jim. Ini adalah tanda koma. Jadi dal. Inilah jawapannya. Dal. Okey. Ini adalah tanda pengikat kata. Okey. Seterusnya soalan nombor 4. Tanda seru ialah nama tanda baca bagi dia nak tanda seru. Mana satu tanda seru? Okey. Yang ni koma, ni bukan tanda seru. Yang ni tanda soal. Yang ni titik. Jadi mana satu jawapannya? Jawapannya ialah dal. Dal ni adalah tanda seru. Okey. InsyaAllah. Seterusnya. Soalan yang kelima, muka surat 3. Nama tanda baca ini. Ini ialah tanda noktah. Adakah tanda noktah? Tidak, tanda noktah ada satu je titik. Tanda koma? Tidak juga sebab koma macam ni. Okey. Tanda noktah bertindih. Noktah bertindih. Noktah bertindih. Betul lah tu dia. Noktah dan bertindih noktah tu. Dialah tu jawapannya. Okey, jadi kita bulatkan jawapan jim. Okey, dia kata tanda pengikat kata. Kita saja tengok jawapan dal. Walaupun kita dah tahu jawapan dia jim. Tanda pengikat kata bukan tanda pengikat kata macam yang atas tadi. Yang ni ialah tanda pengikat kata. Okey. Seterusnya tengok muka surat 4. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, soalan yang ke-6. Nama tanda baca ini ialah, ini bukan matematik. Kalau matematik tengok ini tolak Mu'alim. Ini bukan. Ini dalam tulisan Jawi. Tanda baca ini ialah sama dengan Rumi juga, sama dengan bahasa Melayu. Tengok tanda koma bukan. Tanda baca bukan. Tanda titik bukan. Tanda sempang. Ya, ini dia jawapannya. Jawapannya ialah dal, tanda sempang atau sengkang. Nama dia, tanda sempang atau sengkang. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pergi soalan nombor 7. Tanda koma bertitik ialah nama tanda baca bagi. Kita highlight dulu. Koma bertitik. Dia nak koma bertitik. Yang pertama ada koma. Kemudian mesti ada titik. Macam mana rupanya tu? Jadi kita tengok satu-satu. Ini ada ke koma, ada ke titik? Titik ada, koma tak ada. Ini bukan jawapannya. Okey, ba. Dia kata koma bertitik. Koma ada. Titik pun ada. Boleh jadi ini jawapan ni. Okey, jadi sebelum tu kita tengok dulu jim. Ini tanda pengikat kata. Ni bukan jawapannya. Ini tanda baca. Ni adalah tanda baca. Tanda baca apa ni? Kalau antum perasan. Dalam ni kita tak ada belajar lagi.
Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil apostrophe. Itu tanda tanda pengikat kata yang single ni. Okey. Mualim pause sekejap tadi. Okey, yang kita tak cari yang ni tadi. Yang ni apa dia? Kan? Apa dia? Allahu Rabbi. Kalau dalam bahasa Inggerisnya single quotation mark. Quotation mark nama dia. Quotation mark. Kalau dalam bahasa Melayunya Allahu Akbar. Mualim tak ingatlah apa namanya dalam bahasa Melayu. Ha, pengikat kata pun bukan kan? Okey, tapi tak kisahlah. Kalau pengikat kata yang atas ni. Yang ni nama dia quotation. Quotation mark. Single quotation mark. Kalau antum pasang dalam buku ni kita tak ada belajar. Mualim pun tak ingat apa nama bahasa Melayu dia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tak apa. Apa pun, okey, fungsi yang macam ni ialah contoh Mualim bagi kalau antum tulis dalam bahasa okey, dalam tulisan Jawi. Tiba-tiba antum tulis di sini okey, buku contoh. Antum tulis Allahu Akbar B U K U buku. Okey, contohnya. Katalah dalam Jawi, antum dah tulis Jawi, ayat Jawi, Jawi. Tiba-tiba antum tulis Rumi kat sini. Maka antum kena guna single quotation mark. Single quotation mark. Okey. Ataupun antum tulis dalam Rumi contoh. Antum tulis nama saya ialah Muhammad. Saya suka makan sandwich. Antum tak ingat apa dialah perkataan sandwich dalam bahasa Melayu. Contoh, antum tak ingat. Antum dah tulis nama saya Muhammad, saya suka makan sandwich. Perkataan sandwich tu bukan perkataan bahasa Melayu. Jadi macam mana antum dah tulis sandwich tu, antum kena buat ni. Single quotation mark. Okey, boleh? Fungsi dia ialah untuk bagi tahu yang ni bukan dalam tulisan atau bahasa yang sama dengan sebelah dia. Pengikat kata pula lain. Pengikat kata ni gunanya untuk dialog. Pengikat kata untuk dialog. Okey. Seterusnya, kita tengok nombor 8. Tanda noktah digunakan pada apa setiap ayat yang sempurna? Pada awal ke? Tidak. Pada akhir? Ya. Kita guna tanda noktah pada akhir ayat yang sempurna. Allahu Akbar. Okey. Seterusnya tengok nombor 9. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah tanda baca yang sesuai digunakan untuk singkatan nama jabatan atau organisasi? Tanda baca yang sesuai digunakan untuk singkatan. Singkatan nama jabatan atau organisasi. Apa tu Maklim? Nama jabatan lah, organisasi. Allahu Akbar. Susah nak fikir. Senang je Maklim bagi contoh. SRIM. Sekolah Rendah Imtiaz. S R I M. Soalan dia tanya, apa tanda baca yang sesuai digunakan untuk singkatan nama jabatan? Untuk pengetahuan antum, untuk singkatan nama sekolah, kan? Nama jabatan, nama institusi, organisasi, kita tulis S. Titik. Ayolah, tak keluar pula titik. Mana titiknya degi nak keluar ni? Okey, S. Sekolah. R. Rendah. Titik lagi. I. Imtiaz. Titik lagi. Okey, M. Sekolah Rendah Imtiaz. Tak apa, kita titikkan aja. I am ni sebenarnya imtiaz, tapi tak apa, kita titik aja.
Short form dia UPI ni lah. Sekolah Rendah Imtiaz. Okey. Ataupun antum punya UPKK. Ujian titik. Titik. Penilaian P titik lagi. Kelas K titik. Kafa. Okey. Titik. Okey. Format yang sebenar kalau ikut tata bahasanya kena titik. Titik, titik, titik. Tapi kalau antum perhatikan, kita tak tulis dah titik-titik ni. Kalau macam Muallim dulu, sekolah Muallim, Sekolah Kebangsaan Tanjung Rambutan. Sekolah, titik. Kebangsaan, kan? Titik. Tanjung, titik. Rambutan, titik. Masa zaman Muallim kecil dulu, kami kalau tulis SKTR mesti tulis S titik K titik T titik R titik. Zaman dulu masih ikut lagi tata bahasa yang betul. Sekolah Muallim pun dia punya signboard depan dia tulis SKTR, semua ada titik. Tapi kalau antum perasan yang sekarang ni tak ada tulis dah titik tu. Semua pakai godam aja. Tapi kalau ikut tata bahasa yang sebenarnya kena tulis titik. Jadi, dah pun Muallim bagi jawapan. Apakah tanda baca yang sesuai digunakan untuk singkatan? Jadi jawapan dia tadi, noktah. Noktah atau titik ni adalah benda yang sama. Jangan risau. Noktah, titik benda yang sama, bukan benda yang lain. Seterusnya, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tengok soalan nombor 10. Tanda baca untuk setiap nombor senarai ialah macam yang Muallim ajar semalam pula minggu lepas dengan minggu yang sebelum tu. Okey, tanda baca untuk setiap nombor senarai ialah tanda koma, senarai nombor, senarai barang, senarai apa-apa senarai ataupun untuk pos dalam ayat tu kita guna koma. Okey, contoh 1 2. Macam antum tadilah. Muallim kata antum kena siapkan, Muallim pesan hari tu antum siapkan muka surat berapa? 3. Lagi 4. Lagi 5. Senarai. Senarai ni mesti ada koma. Tanda koma. Okey. Berpeluh-peluh Muallim. Pasal bila Muallim record, Muallim kena tutup kipas. Kalau tidak bunyi bising videonya. Okey. Punya panas. Okey, nombor 11. Tanda koma digunakan untuk apa dia? Alif, memisahkan pembilangan dan pengulangan. Tanda koma. Baru tadi kita cakap. Memisahkan pembilangan dan pengulangan. Betul juga. Kemudian dia kata memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Kata seru. Lain macam bunyinya. Ini memang bukan jawapannya. Pangkah. Okey, memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Betul juga. Memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Betul lah. Memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. 3, 4, 5 berurutan. Ini betul ni. Tapi tadi alif pun macam betul. Tak apa, kita biar dulu. Okey, semua jawapan di atas. Ya ke semua jawapan di atas? Salah ni. Sebab apa? Ba ni dah tentu salah. Memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Apa dia ayat induk? Ayat induk tu ialah ayat yang pertama. Kita ni tengah buat soalan nombor 11. Okey. Soalan nombor 11. Okey. Cuba kita perhatikan balik betul-betul. Memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Okey. Muallim bagi contoh macam mana memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Okey, kata seru. Contohnya Amin. Tolong ambilkan
bola aku. Contoh. Atau ayuh, kita pergi ke sekolah. Betul ke ayat tu kena ada koma? Cuba antum bayangkan Mak Alin cakap lagi sekali. Ayuh, kita segera ke sekolah. Contoh Ayuh, kita segera ke sekolah. Okay, macam mana Mak Alin nak bagi contoh ni? Okay. Cuba antum bayangkan, ayuh, kita segera ke sekolah. Mak Alin tulislah senang. Allahu Akbar. Okay, bismillah. Okay. Ayuh, kita segera ke sekolah. Ayuh, kita segera ke sekolah. Dia semangat sikit ni. Ada tak jumpa koma dekat sini? Ada tak antum jumpa koma di sini? Ada koma. Kita revise balik. Kita check balik. Betul lah ada koma. Kita tengok balik. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya ayat ni sebenarnya betul ke salah? Memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Maknanya yang ni sebenarnya adalah betul. Untuk ba ni betul. Dia kata memisahkan pembilangan dan pengulangan. Betul juga. Jadi dal, semua jawapan di atas. Sebenarnya dal lah jawapan dia. Okey. Jangan keliru. Saja Muallim test antum. Sebab apa? Ayat ni memang confusing. Kan? Soalan ba ni, yang jawapan ba ni memang confusing. Okey. Jadi jawapan dia adalah dal. Nombor 11. Jawapan dia adalah dal. Boleh? Nombor 11 jawapannya dal. Okey, kita ulang semula. Tanda koma digunakan untuk memisahkan pembilangan dan pengulangan, memisahkan kata seru di hadapan ayat induk, memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Kemudian dal, semua jawapan di atas, maka itulah jawapan dia. Okey, nombor 12. Okey. Tanda baca untuk memisahkan baris pantun. Tanda baca untuk memisahkan baris pantun. Khususnya baris pertama hingga ketiga ialah jom kita tengok pantun macam mana rupa pantun. Maklim takut ada yang dah lupa. Okey, jom kita tengok pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Pantun dua kerat. Okay, pantun dua kerat. Bismillah. Apa kelaginya tu? Okey, kita tengok balik. Tengok image je lah senang. Okey. Okey. Tengok yang ni, contoh yang baik daripada Khazanah Pantun Melayu Riau. Okey. Dia kata apabila, okey, bismillah. Apabila mencari buah nangka, tentu ingat getahnya lekat. Apabila hati sudah terluka, perlu diingat betahnya lambat. Antum perasan tak apa yang ada di sini? Di sini. Astagfirullah. Di sini ada tanda koma. Di sini pun ada tanda koma. Okey, jom kita tengok balik pada soalan. Okey. Tanda baca untuk memisahkan baris pantun, khususnya baris pertama hingga ketiga ialah tanda nokta bertindih bukan, nokta pun bukan, tanda seru pun bukan. Dia kata memisahkan baris pantun pertama, kedua dan ketiga. Tanda koma. Jawapan dia. Kita tengok tadi. Tanda koma. Nampak di sini tanda koma. Okey. Biasanya pantun di sini pun koma.
Tapi dalam yang ini orang tu tulis begini. Ini pun boleh. Tapi yang ini pun tak ada dalam pilihan jawapan. Jadi jawapan yang tepat ialah koma. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok soalan nombor 13. Tanda sempang digunakan untuk tanda sempang dengan tanda sengkang adalah benda yang sama. Okey. Kita tengok dulu alif pada baris kedua pantun 4 kerat. Tidak, sebab tadi kita dah tengok. Kan? Dalam pantun kita guna koma. Okey, menyambung kata yang diulang dan kata ganda. Contohnya layang-layang. Betul tak ada tanda sempang? Betul. Okey, jadi jawapannya ba. Okey. Okey, mengapit petikan langsung. Tidak, kita guna pengikat kata. Menulis kata nama khas. Kita gunakan tadi apa? Tadi muallim kata SKTR, dia kena ada titik. Jadi jawapan dia ba. Nombor 13, ba. Nombor 14. Tanda koma bertitik digunakan untuk, dia kata koma bertitik. Tapi kita kena ingat komanya di bawah, titiknya di atas. Walaupun kita sebut koma dulu. Koma bertitik. Digunakan untuk. Okey, kita baca satu-satu jawapannya. Alif. Memisahkan huruf kecil daripada huruf besar. Memisahkan huruf kecil daripada huruf besar. Koma bertitik ni. Betul ke? Tak tahu lagi lah muallim, confused. Okey, baca ba. Okey, memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Okey, kita tengok pula jim. Mengapit petikan langsung. Mengapit petikan, kita kata kita guna apa tadi? Kita guna tanda pengikat kata. Okey. Melahirkan berbagai-bagai perasaan. Tanda koma bertitik digunakan untuk melahirkan berbagai-bagai perasaan. Tak ada kaitan pun. Okey. Okey, kita baca balik. Alif. Memisahkan huruf kecil dari huruf besar. Perlu ke kita guna tanda ni? Kalau UP2, cuba kita tulis permulaan ayat. Semoga. Okey. Muallim tulis lambat sikit pasal kena tulis guna keyboard ni. Okey, semoga. Okey. Kita tengok huruf pertama. Huruf pertama huruf besar. Huruf kedua huruf kecil. Ada tak muallim tulis koma bertitik di situ? Tak ada. Maknanya alif ni salah. Terbaca ba. Memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Ya. Ba adalah jawapan dia. Macam yang minggu lepas kita dah belajar. Okey. Contoh ayat tu lebih kurang begini. Kalau tengok yang slide minggu lepas. Okey. Kami mendapat A di dalam matematik. Kemudian dia buat koma bertitik. Ahmad 90. Siti 80. Saya dan saya 100. Saya hebat lagi. Okey. Tak adalah ayat belakang tu main-main je. Okey. Maksudnya kami semua dapat matematik A. Koma bertitik. Siti siapa ke tadi mula-mula? Okeylah, bagi contoh lain. Siti 80. Ahmad 85 dan saya 90. Jadi nak asingkan antara ayat matematik tu dengan nama senarai nama tadi, kita guna noktah bertitik. Okey. Okey, seterusnya. Kita pergi nombor 15. Tanda soal ialah tanda pada akhir tiap-tiap ayat apa? Kalau kita kata soal, soal maknanya kita tanya sesuatu. Kita tanya sesuatu. Nama ayatnya tentulah ayat tanya. Jawapannya ialah ba. Okey.
Seterusnya nombor 16. Kata tanya yang biasa digunakan ialah kata tanya yang biasa digunakan ialah hadap. Ya ke? Tak. Sila. Tak. Cheese. Tak. Lagilah tak. Apa? Kata tanya yang biasa digunakan ialah apa? Ha, kita nak tanya. Apa nama kucing ni? Ha, kita guna perkataan apa. Apa ialah kata tanya. Okey, ini kita tak belajar pun minggu lepas dengan minggu kemarin. Tapi antum bolehlah. Boleh tahu kan? Boleh agak. Apa? Kalau yang tak tahu, kita pun discuss di sini. Okey, nombor 17. Tanda seru ialah untuk melahirkan sesuatu apa seperti marah, takut, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Tanda seru ialah untuk melahirkan sesuatu apa? Gambaran, bayangan, perasaan atau perbuatan. Ha. Untuk melahirkan sesuatu apa? Okey, kita tengok dulu. Marah ni gambaran ke bayangan? Ke perasaan? Ke perbuatan? Kalau kita baling pensel, kita marah dan kita baling pensel, itu baru perbuatan. Tapi kalau kita marah itu adalah perasaan. Takut bukan gambaran, takut juga bukan bayangan. Tetapi takut adalah perasaan. Takjub pun adalah perasaan. Geram pun adalah perasaan. Sakit pun adalah perasaan. Maka jawapan dia ialah jim. Okey. Seterusnya nombor 18. Berikut adalah kata seru yang selalu digunakan kecuali. Kata seru. Kata seru. Kata seru maknanya ayat dia mestilah ada tanda seru. Tanda seru. Ayatnya mesti macam agak tegas ataupun kuat bunyi dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mari minum sekejap. Okey. Contoh. Berikut adalah kata seru yang selalu digunakan kecuali wah. Okey, wah selalu tak kita guna. Wah, cantiknya dia. Ada selalu. Amboi. Amboi, melampau dia je. Ada. Kita selalu guna. Kalau hai. Ke ke macam mana bunyi dia? Hai, cantik sungguh awak hari ni. Hai, berbaunya awak hari ni. Jadi, hai pun kita ada guna. Ingat ini kita nak perkataan yang kita gunakan dalam ayat yang di hujung ayat tu mesti ada tanda seru. Hai ni pun termasuk. Tapi cuba kita test mengapa. Ada tak hujung ayat untuk mengapa tu diakhiri dengan tanda seru? Tidak. Hujung ayat untuk perkataan mengapa kita akhiri dengan tanda soal. Mengapa awak ngantuk? Mengapa awak mengantuk kan? Mengapa awak boring ke? Mengapa awak boring ke dengan video Muallim? Okey. Jadi yang ni dia kata berikut adalah kata seru digunakan kecuali. Kecuali maknanya yang bukan. Perkataan yang tidak memerlukan tanda seru. Perkataan yang dalam ayat dia tak ada tanda seru. Jawapan dia ialah dal. Nombor 18, dal. Okey. Seterusnya, Allahumma salli ala Muhammad. Nombor 19. Aduhai ialah kata apa? Dengar Mak Din baca sekali. Aduhai. Ialah kata apa? Tanya ke? Ada kita tanya orang, aduhai, jam pukul apa sekarang? Tak ada. Kan? Okey, bukan kata tanya. Seru. Aduhai, pandainya kamu ni. Ada ke? Tak ada juga. Allahu Akbar. Kemudian ayat penyata. Aduhai, rumah saya di sini. Ada ke? Kalau kita sembang ada. Tapi kalau dalam ayat, kita tak cakap macam tu. Sebab aduhai ni lebih kepada perasaan mengeluh. Okey. Apa dia? Perintah.
Aduhai, pergi buatkan saya air. Nombor 19. Ha, apa dia? Apa ni Muallim? Muallim cakap empat-empat pun tak ada aduhai. Cubalah antum bayangkan, antum sebut perkataan aduhai. Ha, okeylah. Jom kita tengok lagi. Aduhai. Okey, bismillah. Contoh ayat aduhai. Okey, bismillah. Ha, dah ada tulis terang-terang di sini. Ha, okey, kata seru. Okey, kata seru. Aduh, dia mesti diakhiri dengan tanda seru. Aduhai, malangnya nasibku. Ha. Aduhai, panasnya. Ha, sebenarnya aduhai itu ada tanda seru. Ha. Okey. Antum kena fokuskan betul-betul. Okey, jangan hilang fokus. Ha. Muallim pun macam nak hilang-hilang fokus dah. Ha, panas. Okey. Okey, jadi aduhai, malangnya nasibku. Ha, dia ada tanda seru. Dia menunjukkan perasaan. Okey. Kita balik-balik. Okey, jadi aduhai ialah kata seru. Ha. Okey. Okey. Okey, nombor 20. Okay, Maklim minta maaf ya, mana yang Maklim silap cakap, silap sebut tu. Ha, okey. Kita cuba. Okey, sambung balik. Okey, nombor 20. Yang manakah contoh koma bertitik? Yang manakah contoh koma bertitik? Nombor 1 kita tengok. Saya selawat. Saya melawat Sarawak. Saya melawat Sarawak. Kuching, Miri dan Sibu. Dia kata contoh koma bertitik. Dalam ni ada koma bertitik. Macam ini jawapan dia. Tapi kita tengok dulu ba. Dilema wanita. Tak ada tanda koma bertitik. Ini bukan jawapan. Barang ini mahal tetapi dapat tahan lama. Ada tak koma bertitik? Tak ada. Berbagai-bagai ada tanda sempang je. Ha, jadi yang mana yang ada koma bertitik? Ha, di sini. Jadi jawapan untuk nombor 20 ialah alif. Okey. Seterusnya, nombor 21. Mengapakah tanda noktah bertindih digunakan? Tanda noktah bertindih. Ha, noktah bertindih. Kita baca dulu jawapan. Ha, kita tak nak assume macam tadi. Ha, macam nombor 19 tadi kan. Ha, kita terus je assume. Jadi kita baca dulu. Okey. Satu persatu jawapan. Okey, bismillah. Untuk menulis ayat yang panjang. Ba, untuk memperkenalkan atau menambah keterangan. Jim, untuk memberi gambaran sesuatu keadaan. Dal, untuk memisahkan nombor surah atau nama surah daripada nombor ayat dalam Al-Quran. Untuk memisahkan nombor surah atau nama surah daripada nombor ayat dalam Al-Quran. Ha. Mengapakah tanda noktah bertindih digunakan? Ha. Okey, alif kita tengok balik. Untuk menulis ayat yang panjang. Kita kena ke ada benda ni? Kalau tak ada, kita boleh juga tulis ayat panjang. Okey, jadi ni bukan jawapan dia. Ba, untuk memperkenalkan atau menambah keterangan. Betul juga. Ha, sebab apa? Contoh, Maklim kata lampiran. Ha, lampiran noktah bertindih. Ataupun senarai nama pelajar 4 Muawiyah.
noktah bertindih nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 untuk memperkenalkan atau menambah keterangan. Jadi yang ni betul. Untuk memberi gambaran sesuatu keadaan, ini bukan. Okey, untuk memisahkan nombor surah atau nama surah daripada nombor ayat dalam Al-Quran. Okey, dia begini. Apa yang dia cakap? Untuk memisahkan nombor surah. Okey, biasa kita akan buat macam ni. Antum perhatikan bila ada ayat Al-Quran, di bawah dia orang akan tulis macam ni. Untuk memisahkan nombor surah. Okey, nombor surah. Biasanya kita akan tulis contoh ayat 24, nombor surah. Okey, ini ayat, maaf. Ini ayat, okey, dia kata nombor surah atau nama surah. Okey, nombor surah atau nama surah. Katalah surah Taha. Surah Taha. Okey, atau nama surah daripada nombor. Okey, nombor. Okey, contoh kita kata nombor ayat nombor 2. Surah Taha ayat 2. Di tengah-tengah ni kita letak apa sebenarnya? Tanda noktah bertindih digunakan untuk apa? Ada tak? Cuba antum perhatikan. Okey, jom kita Google. Senang. Bagi antum gambaran yang lebih jelas. Nampak ni. Taha ayat 2. Ini nombor surah. Surah ke-20. Ayat 2. Ada apa tengah ni? Noktah bertindih. Jadi sini kita tulis noktah bertindih. Okey. Jadi jawapan ini pun macam betul ni. Tapi dalam Jawi macam mana? Kita tengok. Dalam Jawi macam itu juga tak? Jom kita tengok. Okay, Jawi. Okay, kita tengok gambar senang. Okey. Ini kita boleh nampak ni. Okey. Ini bagi contoh. Yang ni tadi. Kita jumpa apa? Noktah bertindih. Okey. Jadi kalau antum perhati soalan nombor 21. Untuk memperkenalkan atau menambah keterangan. Yang ini adalah ciri-ciri untuk noktah bertindih sebenarnya. Ba pun betul dan dal pun betul. Jadi jangan confuse. Okey. Sebab apa? Yang buat soalan ni manusia. Okey, yang buat soalan ni juga manusia. Kadang-kadang dia pun confuse. Kita pun confuse. Jadi kalau antum perhatikan untuk soalan 21, kalau antum buat ba pun betul, antum buat dal pun betul. Jadi yang mana yang belum buat ataupun dah buat, antum tandakan dua-dua jawapan. Mengapakah tanda noktah bertindih digunakan? Ba dan dal. Okey, dalam periksa sepatutnya jawapan untuk setiap soalan hanyalah ada satu saja. Tapi bila berlaku kesilapan teknikal macam ni contoh, maka ada dua jawapan. Okey. Kita tengok soalan nombor 22. Salah satu fungsi tanda noktah bertindih ialah untuk menulis puisi, menulis cerpen, menulis dialog, menulis novel. Salah satu fungsi tanda noktah bertindih. Noktah bertindih. Okey. Menulis puisi. Dalam puisi ada tak kita jumpa noktah bertindih?
dalam puisi. Puisi tu apa? Okey, kita tengok. Okey, puisi ni adalah seperti syair, tapi syair lebih panjang dan alunan dia berbeza. Okey, contoh puisi irama dia, langit kita makin kelabu, tatkala temu tak lagi candu, dan tunggu kandas tersingkir waktu. Langit kita makin kelabu, sementara jiwa masih mengadu rindu. Tapi katamu kita hanyalah lalu. Okey, puisi ni sesuatu yang orang kata biasanya untuk benda yang sedih. Sedih. Okey, untuk benda yang sedih. Okey. Ataupun macam lirik lagu sebenarnya antum boleh baca sebagai puisi juga. Jadi dalam puisi tak ada nokta bertindih. Okey, dalam cerpen. Cerpen ni adalah cerita pendek. Cerpen adalah cerita pendek. Dalam cerpen pun tak ada nokta bertindih. Okey. Dan dalam dialog. Dialog kita guna ni. Okey. Dialog kita guna pengikat kata. Kemudian dalam novel. Dalam novel ada tak tanda nokta bertindih? Kita akan jumpa nokta bertindih dalam novel di mana? Novel biasanya dia akan tulis bahagian 1. Bahagian 1. Okey. Bahagian 1 dia akan ceritalah. Pada hari ini saya belajar subjek Jawi. Dan kami membincangkan sekian-sekian. Dia akan tulis bahagian 1. Okey, bahagian 1 nokta bertindih. Tapi maknanya tulis dalam tulisan Rumi. Bahagian 1 nokta bertindih, di bawah ni masuklah cerita dia. Jadi kita jumpa nokta bertindih dalam novel. Okey, seterusnya. Soalan 23. Apakah tanda baca yang sesuai untuk mengapit istilah yang mempunyai erti khusus? Apakah tanda baca yang sesuai untuk mengapit istilah yang mempunyai erti khusus? Okey, soalan 23. Kita ada tanda pengikat kata, tanda nokta bertindih, tanda nokta atau tanda koma. Jadi, kita guna tanda pengikat kata. Okey, jawapannya adalah tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata selain daripada untuk dialog, kita gunakan untuk mengapit istilah khusus. Contohnya tadi Mualim kata. Mualim kata tadi kan, yang kita tulis dalam bahasa Inggeris. Yang atas tadi kita tengok balik. Kita tengok balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh. Ini Jawi, tiba-tiba ada perkataan buku. Jadi antum perlu menggunakan tanda pengikat kata. Okey. Antum gunakan tanda pengikat kata. Okey, kita tengok balik atas. Pengikat kata sama ada yang ini ataupun yang ini. Maknanya sekarang kita dah dapatlah jawapan dia. Tadi kan Mak Lin kata yang ni adalah single quotation. Yang ni quotation mark, yang ni single quotation mark. Maknanya dalam bahasa Melayu, kedua-dua ni dipanggil sebagai tanda pengikat kata. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Terbalik-balik. Soalan nombor 24. Apakah tanda yang sesuai untuk menunjukkan nisbah? Apakah tanda yang sesuai untuk menunjukkan nisbah? Nisbah. Nisbah tu macam mana Mualim? Nisbah ni, apakah tanda yang sesuai untuk menunjukkan nisbah? Okey, nisbah ni macam ni.
Di dalam kelas 4 Muawiyah, contoh, ada 20 orang. Okey. 15 orang adalah laki-laki dalam kelas 4 Muawiyah. Dan 5 orang lagi adalah perempuan. Nisbah 15 kepada 5 kita boleh kecilkan dalam matematik. 15 bagi 5, 5 bagi 5. 15 bagi 5 dia jadi 3. Okey. 5 bagi 5 ialah 1. Jadi ini adalah cara penulisan nisbah. Agak susah. Agak susah maknanya sebab kalau antum belum belajar nisbah. Jadi, apakah tanda sesuai untuk menunjukkan nisbah? Kita guna di sini, nampak ni muallim dah gunakan apa? Tanda noktah bertindih. Jadi jawapan dia jim. Nombor 24, muka surat 7. Jawapan dia ialah jim. Nombor 25, bilakah tanda petikan tunggal? Tanda petikan tunggal digunakan. Tadi tanda pengikat kata. Okey. Jadi yang ni nama lain dia ialah tanda petikan tunggal, single quotation. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, maafkan muallim. Okey, jadi yang tanda ini ialah tanda pengikat kata. Tanda yang ini ialah tanda petikan tunggal. Tanda petikan tunggal. Okey. Tanda petikan tunggal. Okey. Bilakah tanda petikan tunggal digunakan? Digunakan pada ayat. Okey, maaf. Okey, digunakan pada ayat yang sudah diletakkan tanda seru. Digunakan pada ayat yang diletakkan tanda seru tak? Okey. Digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda koma. Ayat yang diapit oleh tanda koma. Tak perlu pun. Digunakan pada ayat yang sudah diletakkan tanda noktah bertindih. Okey, kita tengok dal. Digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda pengikat kata. Digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda petikan kata. Okey, nombor 25. Jawapan dia ialah dal. Okey, bilakah tanda petikan tunggal digunakan? Okey, digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda petikan, tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata yang mana? Yang ini. Okey. Tanda petikan tunggal ialah yang ini. Okey. Kita tengok contoh dia macam mana di sini. Okey. Okey. Contoh ya. Okey. Enter. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan tadi ialah begini. Saya ingin ke Cameron. Okey, di sini kita ada tanda pengikat, tanda petikan. Tanda petikan. Okey, tanda petikan tunggal digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda pengikat kata. Okey. Okey, ini contoh dia. Cara penggunaan. Apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Okey.
Tapi jangan risau, insya-Allah soalan macam ni tak akan masuk dalam periksa. Sebab apa? Dia confusing. Dia confusing. Sebab apa? Tanda petikan tunggal ni kalau antum perhatikan tak ada dalam silibus buku teks. Yang ada ialah tanda petikan tunggal. Dan tanda yang ini jarang kita jumpa dalam keadaan seperti yang dia tunjukkan tadi. Jarang kita jumpa dalam keadaan begini. Kita biasa jumpa dalam keadaan yang atas tadi, yang Mak Din kata. Kita tengok ni. Kita biasa jumpa petikan tunggal dalam keadaan begini. Dalam keadaan begini. Okey. Okey, jangan risau. Okey, alhamdulillah kita dah selesai untuk soalan objektif. Kita masuk muka surat 8. Kita tengok muka surat 8. Yang ni insya-Allah mudah. Okey, tengok muka surat 8. Dia kata, suaikan tanda bacaan dengan nama yang betul. Suaikan tanda bacaan dengan nama yang betul. Okey. Pertamanya kita tengok. Okey, Muallim nak antum mesti menggunakan pembaris. Menggunakan pembaris. Okey. Dalam komputer ni Muallim tak ada nak guna pembaris. Shapes. Muallim tengok. Ada line. Okey. Line. Shapes. Okey, jadi sesuaikan tanda bacaan dengan nama yang betul. Kalau antum tengok di sini pun, okey, ini adalah 2, 4, 6, 8 yang kita belajar. Tanda pengikat kata tadi tak ada. Bukan tanda pengikat kata, tanda single quotation. Okey, jadi kita tengok dulu. Ini adalah tanda noktah atau tanda titik. Jadi ini adalah jawapannya. Seterusnya, ini adalah tanda soal. Okey, ini tanda seru. Okey, seterusnya ini adalah tanda koma. Ini titik bertindih. Titik bertindih atau kita panggil noktah bertindih. Seterusnya, ini adalah tanda pengikat kata. Tanda sempang atau sengkang. Di sini adalah tanda sempang atau sengkang. Seterusnya ialah tanda, Muallim ingatkan lagi, kita baca bawah dulu, tanda koma bertitik. Okey. Jadi yang betul antum raih, yang salah antum pangkah. Dan sesuaikan jawapan yang betul menggunakan pen merah. Ataupun menggunakan pensil warna-warna merah. Okay, kita tengok muka surat yang terakhir untuk minggu ini. Okay. Ini sama, atas dengan bawah ni sama. Okay, kita tengok muka surat yang terakhir untuk minggu ini. Okey. Dia kata lengkapkan carta di bawah untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dan satu ayat. Okey, dia kata lengkapkan carta di bawah. Kita zoomkan. Okey. Dia ada dua, tanda baca noktah dengan tanda baca koma. Kita tengok mana ciri-ciri tanda baca noktah, kita masuk dalam jadual noktah. Mana ciri-ciri tanda koma, kita masuk dalam jadual koma. Okey. Jadi, untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Mengasingkan berturut-turut. Macam nombor tadi. 1, 2, 3, 4. Jadi, kita guna tanda baca koma. Maaf. Okey. Guna tanda baca koma. Jadi antum salinkan ayat ni masuk ke dalam jadual koma. Kemudian pada akhir ayat yang bukan ayat seruan atau ayat pertanyaan. Kalau ayat seru ada tanda seru. Ayat pertanyaan ada tanda soal.
dia duduk pada akhir ayat yang bukan tanda seru dan tanda soal. Maka kita automatik tahu tanda noktah. Tanda noktah di akhir ayat. Okey, sebelum tanda penutup kata. Sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Kita tengok tadi cakap ajuk. Baru kejap tadi kita tengok. Sebelum tanda penutup kata. Okey. Maklim pun tulis terbalik tu tadi. Okey, jadi kita tuliskan yang betul dia. Okay. Saya ingin ke Cameron. Kita guna tanda koma. Okey. Tanda koma. Okey. Tanda koma kita guna kalau kita ada ayat lagi dia. Saya ingin ke Cameron. Saya ingin ke Cameron. Okey. Okey, kalau antum perasan, saya ingin ke Cameron. Kita padam juga ni. Nanti antum keliru. Okay, maaf ya. Okey, saya ingin ke Cameron, Kelantan dan Johor. Okey, di akhir ayat kita mesti ada apa? Di akhir ayat kita mesti ada apa? Okey, kita ada titik. Okey. Bagus. Okey. Jadi kedua-duanya pun boleh. Kalau antum perhatikan, saya ingin ke yang Maklim tunjuk awal tadi, saya ingin ke Cameron. Okey, saya ingin ke Cameron. Terus tanda ni. Jadi di sini adalah tanda koma. Okey. Tapi katalah Maklim nak panjangkan ayat tu. Saya ingin ke Cameron, Kelantan dan Johor. Habis. Jadi di belakang ni tanda titik pula. Jadi kesimpulannya kita boleh gunakan untuk kedua-dua. Sama ada koma atau titik. Okey, kita tengok balik. Pada akhir ayat yang bukan ayat seru. Okey, sebelum tanda penutup kata. Dalam cakap ajuk. Sebelum kata penutup kata. Sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Okey. Jadi yang ini antum boleh masukkan dia dalam jadual koma. Antum juga boleh masukkan dia dalam jadual titik. Okey. Kemudian sebelum tanda pembuka kata. Sebelum tanda pembuka kata dan penutup kata dalam cakap ajuk. Apa ni? Ni salah ni. Ni ayat yang sama. Okey, sebelum tanda pembuka kata, sebelum pembuka kata dan penutup kata dalam cakap ajuk. Kita guna apa? Ada tak? Sebelum tanda pembuka kata dan penutup kata. Kita tengok dulu sebelum tanda pembuka kata ada tanda apa? Sebelum pembuka kata ada tanda apa-apa tak? Untuk dialog. Kata aman. Okey. Kalau dalam antum perhatikan dalam novel atau dalam cerpen dia akan ada macam ni. Kata aman. Saya ingin ke Cameron, Kelantan dan Johor. Kemudian habis di situ. Okey. Betul. Okey, sebelum tanda pembuka kata, okey, ada koma. Dan penutup kata. Ada koma juga. Dalam cakap aju. Jadi yang ni sebenarnya masuk dalam kategori mana? Dia hanya ada 4 saja. Okey. Okey, yang ni kalau antum confuse, antum biarkan dulu. Kalau confuse, biarkan dulu. Kemudian, di belakang kata seru. Okey, di belakang kata seru. Di belakang kata seru. Kata seru tu yang tadi Mualim kata, contohnya dia kata, aduhai.
Kita tengok balik. Ada lagi contoh kita? Tak ada dah padam. Okey. Contohnya, dia kata, aduh, sakitnya kaki aku. Lepas perkataan aduh, dia ada tanda koma. Okey, jadi yang ni antum masukkan dalam jadual koma. Okey, menunjukkan angka perpuluhan. Menunjukkan angka perpuluhan. Okey, dalam perpuluhan contohnya 12 perpuluhan perpuluhan susah nak tulis titiknya. 12,5. Apa yang antum nampak tu? Tanda noktah. Jadi yang ni antum masukkan dalam kategori tanda noktah. Okey. Untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang bertanda. Untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang bertanda. Memisahkan unsur-unsur. Contoh. Warna kuning, merah, hijau. Jadi kita guna tanda koma. Okey, seterusnya. Pada akhir singkatan dan kependekan nama seseorang. Pada akhir singkatan dan kependekan nama seseorang. Macam tadi kita kata Shrimp. S.R.I.M. Jadi kita guna titik. Kalau antum perhatikan di sini, untuk tanda baca noktah, untuk jadual tanda baca noktah, kan, dia hanya perlukan 4 saja. Dah cukup tak 4? Cuba kira. 1, 2, 3, 4. Masukkan. Kemudian, untuk tanda baca koma, dia nak 4 juga. Cuba cari. Cukup dah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, boleh masukkan di sini. Jadi, kita balik pada yang kita confuse tadi. Sebelum tanda pembuka kata, ni pembuka kata. Sebelum tanda pembuka kata ada koma. Kemudian, dan penutup kata. Okey, sebelum penutup kata. Sebelum penutup kata. Kita ada titik. Okey. Dalam cakap ajuk. Jadi, sebenarnya sebelum tanda pembuka kata, kita guna titik. Dan penutup kata dalam cakap ajuk sebagai penutup kata. Penutup kata pula kita guna, sebelum tanda pembuka kata, kita guna koma. Penutup kata, sebelum penutup kata kita guna titik. Jadi sebenarnya ayat ni ada yang mengelirukan. Jadi kalau ayat yang ni antum tak tulis dalam pilihan jawapan pun tak apa. Maka potong je. Okey. Okey. Kalau antum perhatikan, yang ini boleh berada di sini dan boleh berada di sini. Okey. Okey, insya-Allah sekadar itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Jika ada yang antum kurang faham atau penerangan Muklim yang buatkan antum keliru, antum boleh WhatsApp Muklim, hantar voice message, tanya Muklim. Okey. Jadi insya-Allah kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih atas masa yang antum luangkan dan insya-Allah sekadar itu saja untuk minggu ini. Muklim ingat nak bagi antum homework. Tapi Muklim takut antum dah, mesti antum rasa macam banyak kan. Sebab dari muka surat 3 sampai muka surat 9. Jadi insya-Allah homework yang sepatutnya Muklim bagi hari ini kita akan buat dalam kelas minggu hadapan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.